Nah, saya benci, saya meluat dengan orang yang mengamalkan politik wang. Sebab saya juga pernah mengalami waktu saya bertanding dulu soal politik wang ni. Ini yang merosakkan UMNO. Inilah yang merosakkan UMNO. Akhirnya rakyat pun meluat, benci melihat pemimpin yang menggunakan wang untuk membeli kuasa dan jawatan. Dan lebih malu lagi, saudara. Tiba-tiba di Sarawak. Ini Mak Lampir dia buat kenyataan lah. Sebagai ahli majlis tertinggi Parti Pribumi Bersatu, menyatakan bahawa pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sarawak nanti, PBM akan melebarkan sayapnya. Mana nak tak muka? Tiba-tiba Datuk Abdul Karim, salah seorang pemimpin tertinggi gabungan Parti Sarawak, menyatakan bahawa mereka tidak punya pintu untuk Parti Pribumi Bersatu mendapat sebarang kawasan di Sarawak. Tak ke malu? Yang kamu nak campur orang punya hal. Jangan ingat Sarawak sama dengan Sabah. Sabah dulu bolehlah pilihan raya negeri dulu. Parti Bersatu apa campur, orang ni campur. Jadi rojak di Sarawak, di Sabah. Sekarang ni nak buat yang sama di Sarawak. Minta maaf. Minta maaf. Ini sudah mengundang kemarahan. Jadi bagi saya PBM tak payahlah bercita-cita nak menyamakan situasi Sarawak sama dengan Sabah. Sebab pemimpin GPS ini menafikan kenyataan ahli majlis tinggi Saudara Bakamudin yang mencadangkan agar partinya dapat bertanding di Sarawak di bawah panji GPS. Kerana GPS kata tidak ada ruang untuk bersatu di Sarawak. Rasa malulah Mak Lampir, Saudara Bakamudin. Kerana banyak cakap-cakap mengenai isu kononnya bersatu nak bertanding dalam pilihan raya negeri. Kononnya orang tu ini dan mereka mengujud penyatuan dengan GPS. Akhirnya GPS akan tarik diri. UMNO sendiri pun tak ada langsung. Dah 60 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan, tak ada UMNO letakkan calon dia bertanding di Sarawak. Ini anda yang baru beberapa hari saja duduk dalam kabinet, memerintah kerajaan Perikatan Nasional, dah nak memandang-mandang di Sarawak. Saya tak tahulah. Mana tak muka lah letak. Tapi bagaimanapun, besok insyaAllah saya sedang mencari lagi bahan-bahan untuk saya beri pencerahan berhubung dengan kedudukan tentang pengumuman Tan Sri kononnya Sabah Sarawak itu sebagai wilayah. Apakah wilayah ataupun negeri ataupun negara dan sebagainya. Sebab ini perlu kita santuni. Sebab warga di Sabah dan Sarawak memang dia orang dalam keadaan yang tidak senang dengan apa yang berlaku sekarang ini. Tambah-tambah lagi tiba-tiba kabarnya bila nak dijadikan Sabah Sarawak itu sebagai wilayah. Tunggulah, insya-Allah besok saya akan beri pencerahan. Sekarang ni rakyat tertunggu-tunggu untuk segera diadakan pilihan raya sebab rakyat nak menghukum. Rakyat kata enough. Tambahlah sekarang ni bila pimpinan sudah menyatakan tak ada cukup duit dah. Macam semalam saya katakan, kalau dah tak ada duit, tak mampu nak cari duit, berhenti sajalah, bagi pada orang yang mampu. Kalau tak boleh menghadap agung, tuanku, keadaan sekarang ni ini di luar kemampuan saya. Ampun tuanku, parti tak mampu lagi untuk mentadbir negara ini dalam keadaan ekonomi dunia begini. Parti rasa parti izinkanlah parti untuk berundur diri. Senang itu, supaya agung boleh melantik seseorang yang lain. Dan lantik entire kabinet yang baru. Sebab kabinet yang ada sekarang 70 orang. Bukan sedikit, saudara. 70 orang. Berjuta sebulan. Bukan nak turun dia gaji pun mereka. Sekupang pun tak ada menteri buat pengumuman. Tak dengar sehingga saat ini. Menteri mengatakan mereka bersedia untuk mengurangkan gaji mereka. Tak ada. Timbalan menteri pun sama. 70 orang. Gaji bukan sekupang 2, bukan 2,000, bukan 3,000. Sedangkan rakyat nak cari 1,000. Nak cari duit buka pasar Ramadan pun terkongkong. Nak buka ini gerai tak boleh diizinkan. Kalau buka nanti lebih tempat-tempat nanti kena 1,000. Rakyat tak ada duit. Kamu berpesta. Sebab itu bila orang kata sekarang ni anda berada sebagai menteri yang cap ayam. Sebab anda tak fikir langsung soal rakyat. Yang anda tahu tengah diri anda. Kemudian boleh senang-senang hati. Saya bercakap terus terang, saya sebenarnya cukup tidak senang hati apabila Perdana Menteri membuat pengumuman bahawa negara kita tidak mempunyai kewangan yang cukup. Ini mengundang masalah besar. Sebab sebagai seorang Perdana Menteri, dia harus berhati-hati sebelum dia mengeluarkan kenyataannya. Kerana ini akan di-pick up oleh pelabur-pelabur negara-negara luar. Saya cukup takut. Ini keadaannya. Kalau dulu-dulu, zaman waktu saya muda-muda dululah,
kalau Perdana Menteri buat pengumuman begini, stok market merudum. Jangan lupa satu ketika dulu, Menteri Kewangan, Tun Dayah Zainuddin, dia mengatakan dalam keadaan begini, saya ini besar kemungkinan tak cukup lah duit. Merudum market. Ini Perdana Menteri yang mengumumkan. Saudara Faizal Yusof, PKR UMNO terbaik. Ini saya pulangkan pada pimpinan, pada ahli-ahli masa akan datang. Soal ini saya kata akan datang. Kita nak sekarang ni Perdana Menteri berlapang dada kita minta. Pertama sekali, you dah tak ada keupayaan untuk mentadbir negara. Okey? Sebab anda mengaku wang negara dah tak cukup. Anda yang mengaku. Bila anda dah buat pengakuan begitu, menghadap agung supaya dilantik orang baru. Supaya mungkin dengan rahmat ilahi, berkat bulan puasa ni, maka kita dapat pemimpin yang baru dalam interim ataupun adakan pilihan raya. Saya Jasmine Saleh, saya tak nak sebutlah ayat tu, saudara Jasmine, tak sampai hati. Semua saya kata Menteri Cak Ayam je lah. Jadi akhirnya mereka-mereka yang ada sekarang ni akan tercatat dalam sejarah negara kita sebagai legenda mereka, legenda Menteri Cak Ayam. Kenapa saya katakan legenda Menteri Cak Ayam? Sebab keberadaan mereka di anjung kuasa di Seri Perdana tidak memberi sebarang kebaikan. Tak nampak sehingga saat ini apa yang telah mereka lakukan. Seorang-seorang kita tanya. Seorang demi seorang kita tanya. Okey, kita bertanya tentang Menteri Sains dan Teknologi. Hebat sangat kononnya. Vaksin Pfizer lah, dapat vaksin Beringza lah, apa segala macamnya. Akhirnya vaksin tersebut sudah dipertikaikan di peringkat antarabangsa. Sedangkan negara sudah mengeluarkan belanja berbilion ringgit. Kalau anda hebat, kenapa tidak anda bercari counterpart anda di peringkat antarabangsa, negara-negara pengeluar vaksin? Boleh berbincang, bolehkah kita dapat dengan harga yang agak wajar untuk rakyat? Kita juga tertaluk di bawah negara bangsa-bangsa bersatu. Pergilah, tidak. Tapi kabarnya mengimport vaksin ini melibatkan wang dekat 3-4 bilion. Apa syarikatnya? Datuk Tajudin Rahman sudah bercakap dalam parlimen tempoh hari. Siapa syarikat yang dapat kontrak untuk membekalkan vaksin kepada negara? Ini menimbulkan seribu pertanyaan. Begitu juga bila kita tanya menteri yang menjaga alam sekitar. Akhirnya apa yang berlaku? Negara kita terkenal sebagai negara mengimport sampah, bukan menambah mencari pelabur. Kita bukan mendapat pelabur datang melabur ke negara kita, tetapi sebaliknya 2 kontena sampah yang tak boleh bawa masuk lah, kita dah ada akta kita sebagainya, diizinkan untuk dikitar semula. Itu sampah-sampah berasaskan pada plastik yang saya cakap 4-5 malam dulu. Akhirnya negara kita ni bukan terkenal sebagai tempat untuk pelabur-pelabur melabur perusahaan, tetapi meletakkan, melonggokkan sampah. Ini menteri dalam kerajaan hari ini. Kita persoalkan satu persatu kementeriannya. Kemudian Menteri Kewangan hari ini senyap, dah tak ada lagi dah nak dengar apa jadi tentang moratorium. Sedangkan sebelum parlimen bersidang, bercakap masa dalam parlimen pelan bajet itu hari, itu boleh, ini boleh, maka ahli parlimen sokong. Lepas sokong, diam. Ini cakap indah khabar dari lupa. Rakyat tak nanti-nanti. Bila nak bagi ransangan keprihatinan, syarikat-syarikat kononnya boleh mendapat ransangan ekonomi melalui keprihatinan. Apa yang ada? Macam-macam lah buat. Tapi setengah masak. Ini keadaannya. Saudara bercakap dengan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan digunakan untuk membuat kenyataan apa yang berlaku pada COVID. Jadi Menteri Pertahanan berperang dengan COVID ke? Sedangkan kita ada menteri yang menjaga hal kesihatan, Datuk Adam Baba. Dia ditepikan. Sepatutnya beliau lah yang memberi pencerahan apa yang berlaku, sebab beliau kementeriannya. Dia ada dia punya KSU, dia ada ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Mereka inilah yang akan menyantuni semua dan memberitahu pada rakyat, sebab beliau sebagai Menteri Kesihatan. Ini tidak, Menteri Pertahanan buat pengumuman. Keadaan-keadaan inilah, bukan 1-2, malah saya nak sebut satu menteri. Satu persatu kita mengerti, akhirnya mereka ini ternyatalah legenda Menteri Cap Ayam. Kita sambung lagi malam besok. Selamat bersahur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.